Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, rekan-rekan asatizah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa semula kita dalam perbincangan mingguan kita, pembacaan kitab Ibnul Jarud, Al-Muntaqa Ibnul Jarud, dan insya Allah kita masih melanjutkan bab berkenaan dengan sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, hadis yang akan kita bacakanlah hadis number 181, betul ya? Oke, 181. قال الإمام ابن جارود رحمه الله ونفعنا بعلومه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال وأبو صالح كاتب الليث جميعا عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجيشون ابن أبي سلمة عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك فإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي فإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد فإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين فإذا فرغ من صلاته فسلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت قال أبو صالح فيها جميعا لا إله لي إلا أنت وقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا ثلاثا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه قال عمرو نفخه الكبر وهمزه الموتة ونفثه الشعر وقال مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل من عنزة واختلف عن حسين عن عمرو بن مرة فمنهم من قال عن عمار بن عاصم ومنهم من قال عمارة وقال ابن إدريس عن حسين عن عمرو عن عباد بن عاصم. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah dua hadis yang cukup panjang. Hadis yang pertama yaitu hadis daripada Sayyidina Ali dan hadis yang kedua daripada Jubair Ibnu Mut'im, dan kedua-duanya menyentuh perbahasan berkenaan dengan doa iftitah, betul tak? Berbincang tentang doa iftitah. Jadi sebelum ni kita mulakan dengan perbincangan takbiratul ihram dan angkat tangan, maka selepas tu
maka apa yang dilakukan oleh orang yang tengah salat adalah dia baca doa iftitah. Jelas bahwa ini adalah pandangan Imam Ibnul Jarud, bahwa doa iftitah adalah disunahkan. Dan sebelum kita mengulas berkenaan dengan khilaf ulama berkenaan dengan doa iftitah, kita cek terlebih dahulu secara ringkas kandungan hadis nih. Yang pertama, hadis daripada Sayyidina Ali diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, daripada Hajjaj bin Minhal, Abu Saleh Katibul Lais, adalah tokoh-tokoh yang masyhur. Dan untuk makluman, hadis ini pun hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih. Jadi insya Allah dia termasuk dalam kalangan hadis-hadis yang sahih lah. Nah, yang ingin Anda highlight sedikit adalah berkenaan dengan seorang perawi bernama Abdul Aziz bin Abdullah ibn Abi Salamah, daripada pakciknya, yaitu Al-Majishun bin Abi Salamah. Dan Abdul Aziz bin Abi Salamah ini terkenal dengan seorang faqih di Madinah yang terkenal dengan Ibnul Majishun. Ibnul Majishun, ya. Sebab Al-Majishun ini, tuan-tuan, adalah dia satu family yang cukup terkenal di Madinah sebagai pakar family yang pakar hadis dan pakar fiqh juga di Madinah. Dan Abdul Aziz adalah antara yang paling masyhur. Nah, Al-Majishun sebenarnya dia bukan sebuah nama, dia sebuah laqab. Sebuah laqab. Majishun, ada khilaf apa yang dimaksud dengan Majishun, tapi yang pasti dia adalah bukan bahasa Arab, dia bahasa Parsi. Dan orang pertama dalam family ini yang dinamakan, yang dilaqabkan dengan Al-Majishun adalah Ya'qub bin Abi Salamah. Nanti kita akan riwayatkan, itu adalah pakciknya Abdul Aziz bin Abdul Rahman, itu amnya. An ammihi Al-Majishun bin Abi Salamah. Al-Majishun dia laqab, nama sebenarnya adalah Ya'qub. Ya'qub bin Abi Salamah. Nah, keluarga selepas Ya'qub bin Abi Salamah inilah yang kemudian keluarga dia seterusnya dan family dia, anak-anak saudara dia, semuanya dikenali sebagai keluarga Al-Majishun. Keluarga Al-Majishun. Nah, Abdul Aziz, kembali kepada Abdul Aziz. Abdul Aziz adalah faqih besar di Madinah, seangkatan dengan guru Imam Malik. Bahkan dia memang adalah guru Imam Malik, Abdul Aziz bin Abdullah bin Al-Majishun. Dan kata Imam Az-Zahabi, kana faqihan imaman mu'azzaman. Kana faqihan imaman mu'azzaman. Dan dia adalah seorang ulama yang siqah, meninggal dunia di Baghdad. Jadi dia lahir di Madinah, tinggal di Madinah, kemudian berpindah ke Baghdad dan meninggal di Baghdad pada tahun 164. Nah, ammuhu, yaitu Al-Majishun, tadi kita bincang, dia adalah Ya'qub bin Abi Salamah. Dan Abu Yusuf Al-Madani. Dan menariknya, daripada Ya'qub bin Abi Salamah ini, dia seorang faqih. Dan dikatakan oleh Imam Zahabi dan lain-lain bahwa dia rakan dekat dengan Rabi'ah. Rabi'ah adalah guru Imam Malik juga. Jadi Rabi'atul Ra'i di Madinah. Dan terkenal Rabi'ah ni, dia tak ngam dengan seorang ulama di Madinah juga bernama Abu Zinad. Kita sering dengar Abu Zinad kan. An Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Abu Zinad adalah seorang ulama di Madinah dan dia lebih terkenal sebagai, kita sebut sebagai aliran ahli hadis. Sedangkan Rabi'ah dia lebih dekat kepada aliran ahli fiqh. Jadi pada zaman tu, zaman tabi'in pun sudah ada polarisasi antara al-hadis dan ahli fiqh. Dia bukan setakat, kalau kita tengok di sejarah, kita cuma nampak bahwa ahlul hadis adalah ahlul Madinah seluruhnya. Kemudian ahlul ra'i adalah ahlul Iraq sepenuhnya. Betul tak? Sebenarnya perbahasan ini terlalu dimudahkan. Sebenarnya di Madinah pun ada kepelbagaian aliran juga. Jadi tak semuanya, kalau kita sebut ahlul Madinah atau ahlul Hijaz, maknanya mereka punya kecenderungan kepada hadis saja dan tidak memberikan perhatian kepada fiqh. Tapi sebenarnya di Madinah pun ada aliran-aliran sendiri. Ada aliran-aliran sendiri. Dan di Madinah, antara aliran yang nampak pada zaman tabi'in, di keangkatan dengan guru Imam Malik adalah ada kecenderungan orang kepada fiqh lebih besar daripada hadis. Dan ada juga orang yang masih kekalkan tradisi nak jadikan hadis sebagai asas dan memberikan porsi yang sedikit kepada ra'i.
Itu sebabnya apabila Rabi'ah menggunakan pendekatan qiyas dan pendekatan ra'i lebih, maka dia terus terkenal di Madinah sebagai Rabi'atul Ra'i. Berbeza dengan Abu Zinad yang ada kem al-hadis di sana. Dan penting untuk kita ketahui perkara ini sebab ingin menunjukkan bahawa aliran-aliran ni tak semudah yang kita nampak black and white saja. Ni mana ahlul hadis maknanya dia mesti macam ni semua. Di Al-Madinah mesti macam ni. Akan tapi ada kecenderungan-kecenderungan yang berbeza. Nah, walaupun Rabi'atul Ra'i dia adalah ra'i di Madinah, ahlul ra'i di Madinah, tapi dia taklah ekstrim macam ahlul ra'i yang ada di Kufah dan di Iraq ya. Tetapi dia nampak macam kita sebut influence yang lebih yang kurang ekstrim lah, yang kurang berat lah berbanding dengan ahlul Iraq, sehingga dia masih boleh stay di Madinah. Walau bagaimanapun Rabi'ah di Madinah dia menghadapi cabaran hebat daripada ramai ulama hadis yang ada di Madinah, antaranya Abu Zinad. Justru dua-dua ulama ni dikatakan sering terlibat dalam hubungan yang yang kita sebut kurang harmoni lah antara Abu Zinad dengan Rabi'atul Ra'i. Nah, apa yang anda nak sebutkan adalah Al-Majishun dia lebih dekat kepada Rabi'ah. Itu sebabnya Imam Zahabi mengatakan wa kana yu'inu Rabi'ah ala Abi Zinad. Dia yu'in Rabi'ah ala Abi Zinad. Dia ni sokong Rabi'ah, dia support Rabi'ah berbanding untuk melawan Abu Zinad. Maknanya kalau dalam perdebatan, dalam perbincangan dia memihak side kepada Rabi'ah berbanding kepada Abu Zinad sebab dia punya pandangan ra'i yang sama. Nah, dia katakan li'anna Abu Zinad kana mu'adiyan li Rabi'ah. Sebab Abu Zinad dia memusuhi Rabi'ah. Justru Majishun dia side kepada pihak Rabi'ah dan lebih suka menyerang juga kepada Abu Zinad. Nah, antara pandangan menarik daripada Majishun adalah dia ahli fiqh di Madinah ni, wa kana yu'allimul ghina. Dia suka mengajarkan muzik dan mengajarkan lagu, nyanyi-nyanyian. Bandingkan di Madinah, dia mazhabnya adalah mazhab al-ghina. Wa yattakhizul qiyan zahiran. Dan dia secara zahir tak sembunyi-sembunyi. Dia beli qiyan adalah hamba yang pandai menyanyi, tuan-tuan. Dia pandai beli hamba yang pandai menyanyi, letak di rumah, suruh menyanyi. Dia tak tutup-tutup. Dia tak sembunyi-sembunyi. Dia zahirkan mazhab tu. Nah, ini terkenal juga antara menunjukkan bahawa approach dia ni, kalau hidup zaman sekarang kita akan kata liberal lah ni. Liberal lah. Dan dia punya pandangan yang dia berbeza dengan pandangan tradisional atau ortodoks al-hadis pada zaman tu. Nah, itu sebabnya dia punya pandangan yang tidak literal, pandangan yang tidak hadis based, akan tapi dia punya pendekatan yang lebih kepada menggunakan ra'i. Itu sebabnya dia dekat dengan Rabi'ah, dia kurang dekat dengan Abu Zinad. Nah, berkaitan dengan hadis, dia tidaklah seperti Abu Zinad. Abu Zinad confirm siqah hujjah, akan tapi Al-Majishun dia setakat soduk saja menurut Ibnu Hajar. Kalau Zahabi dalam Siyar dia cuma mengatakan wa qallama rawa wa lam yudha'af. Dia sikit meriwayatkan hadis dan tidak dilemahkan. Maknanya dia taklah sampai siqah, akan tapi tak lemah. Ini maknanya dia okey-okey sajalah. Dan ini kebiasaannya memang macam tu, tuan-tuan ya. Kalau kita tengok tokoh-tokoh fiqh dan tokoh-tokoh hadis, kita akan tokoh-tokoh fiqh, kita akan nampak bahawa mereka menonjol dalam bidang fiqh, justru dia kurang menonjol dalam bidang hadis. Ini yang membuat al-hadis berbeza dengan al-fiqh, sebab al-hadis punya perhatian kepada hadis lebih. Itu sebabnya dhabat dia lebih kuat dan hafalan dia lebih kuat. Sedangkan fuqaha dia kurang memberikan aspek periwayatan, dia bincangkan aspek periwayatan, tapi dia lebih
kepada aspek kandungan nusus dan cara istinbat. Itu sebabnya dia berbeza, dia kurang memberikan perhatian dalam periwayatan. Dan satu lagi perkara menarik tentang Al-Majishun ni, kata Imam Zahabi, waqad tuwfiya Abu Yusuf wa wudi'a 'ala al-mughtasal. Abu Yusuf ni, maksudnya Al-Majishun ni, pernah meninggal dunia. Lalu dah siap nak dimandikan. Thumma afaqa wa ash. Kemudian dia bangkit semula dan hidup lagi berapa tahun lepas tu. Maknanya dia dah pernah dianggap mati, dah siap lah, dah mati lah. Dikira dah mati dah. Kemudian dia buka baju nak dimandikan, tiba-tiba dibangun balik. Dan hidup berapa tahun berikutnya. Dan meninggal dunia pada tahun 120 lebih. Nah, itu sedikit berkenaan dengan perawi ini. Yang lain saya percaya kepada tuan-tuan sekalian untuk merujuk kepada Kutub Rijal untuk melihat mereka, dan semuanya secara umumnya adalah para perawi yang thiqah. Dan Al-Majishun meriwayatkan daripada Al-A'raj, Abdurrahman bin Hurmuz, an Ubaidillah bin Abi Rafi', seorang ulama tabi'in, an Ali bin Abi Talib. Hadis ni adalah hadis yang sahih. Dan Ali bin Abi Talib menceritakan doa iftitah. Kata Sayyidina Ali, an Rasulullah SAW, annahu kana iza ftataha as-salata kabbar, summa qal, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa, wa ma ana minal musyrikin, dan hingga akhir doa ini. Nah, hadis ni jelas menunjukkan apa tuan-tuan? Bahawa doa iftitah adalah sunnah, dan ini adalah pandangan Ibnu Jarud apabila dia membawakan hadis ni. Nah, sedikit berkenaan dengan doa iftitah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', amal istiftah faqala bi istihbabihi jumhurul ulama min as-sahabah wa tabi'in faman ba'dahum. Ini adalah jumhur ulama di kalangan sahabat tabi'in dan atba' tabi'in hingga hari ini. Mereka berpandangan bahawa iftitah atau istiftah adalah hukumnya sunnah. Adalah hukumnya sunat. Dia tak wajib, tetapi hukumnya sunat. Wala yu'rafu man khalafa fihi illa Malik rahimahullah. Tak ada khilaf dalam perkara ini melainkan Imam Malik sahaja. Sebab Imam Malik mengatakan la ya'ti bi du'a'il istiftah wala bi syai'in bainal qira'ah wa takbir aslan. Imam Malik berpandangan selepas takbir tak ada bacaan apa-apa. Selepas takbiratul ihram tak ada bacaan apa-apa. Tak ada doa iftitah, tak ada auzubillah minasyaitanir rajim, tak ada apa, tak ada bismillah bahkan, terus baca alhamdulillahirabbil alamin. Bal yaqul Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin hingga al-Fatihah. Inilah pandangan Imam Malik. Dia tidak mensunatkan, bahkan memakruhkan apa-apa bacaan antara takbir dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan beliau dalam kitab Risalah dikatakan wa kariha Malik at-tasbih wa du'a baina takbiratil ihram wal qiraah. Jadi kata Imam Malik makruh bacaan doa antara takbiratul ihram dengan al-Fatihah. Dalil Imam Malik adalah ucapan Sayyidina Anas, nanti akan kita baca. Ucapan Anas ya akan disebutkan oleh Imam Ibnu Jarud bahawa Nabi SAW dan Umar dan Abu Bakar dan Umar kanu yaftahuna al-qira'ah bilhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi Abu Bakar dan Umar mereka memulakan bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya tak ada bacaan-bacaan sebelum tu. Sebab mereka yaftahun al-qira'ah bilhamdulillahirabbil alamin. Jadi terus baca dengan alhamdulillahirabbil alamin, termasuk iftitah tak ada, doa-doa yang lain pun tak ada. Bagaimanapun pandangan Imam Malik ini tuan-tuan tidak disetujui oleh kebanyakan ahlul hadis, dan bahkan kata Imam Nawawi jumhur ulama yang lain. Kenapa? Sebab banyak hadis-hadis yang menunjukkan doa iftitah. Dan hadis-hadis tersebut sahih. Antaranya adalah hadis Sayyidina Ali ini. Hadis Sayyidina Ali jelas menunjukkan ada bacaan sebelum iftitah. Dan kalau tuan-tuan baca Sahih Bukhari juga, Imam Bukhari menyebutkan hadis Anas tadi. Hadis Anas yang kanu yaftahunal qira'ah bilhamdulillahirabbil alamin.
kemudian diikuti dengan hadis yang lain yang menunjukkan ada doa iftitah. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari memandang hadis Anas ada hadis mujmal yang perlu ditafsil lagi. Dan tafsilnya adalah hadis-hadis yang menyebutkan iftitah. Bermakna bukan memulakan secara mutlak bacaan dengan Alhamdulillah, akan tapi bacaan Alhamdulillah adalah bacaan awal yang jahar. Sebelumnya ada bacaan lain tapi tidak jahar. Ini adalah pandangan jumhur ulama dalam perkara ini. Nah, sedikit berkenaan dengan lafaz yang tadi kita baca, lafaz iftitah yang kita baca. Riwayat ini mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalimat awwalul muslimin adalah masyhur. Ada lagi riwayat lain wa ana minal muslimin. Dua-dua riwayat ni kata Imam Baihaqi, kata Imam Nawawi diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan dua-dua lafaz ni, antara minal muslimin dan awwalul muslimin. Akan tapi Imam Asy-Syafi'i menyebut dalam kitab rawahu aktsaruhum wa ana awwalul muslimin. Kebanyakan yang paling banyak riwayat adalah wa ana awwalul muslimin. Itu sebabnya kita telah nampak di dalam kitab Ibnu Jarud sebutannya adalah wa ana awwalul muslimin, dan juga dalam kitab Muslim juga wa ana awwalul muslimin. Ini adalah riwayat yang paling masyhur berbanding wa ana minal muslimin, walaupun ada riwayat minal muslimin itu. Oke tuan-tuan, berkenaan dengan doa iftitah juga, kita tengok pada hadis yang, jadi sebelum kita lanjutkan hadis Sayyidina Ali, dia sebutkan doa iftitah cukup panjang, betul tak? Sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian beliau menyebutkan juga doa ketika ruku, doa ketika iktidal, doa ketika sujud, semua akan kita sentuh nanti pada masa akan datang. Tapi secara amnya, doa-doa ini adalah hukumnya sunat. Jadi doa bacaan dalam ruku dan bacaan dalam sujud. Dan juga hadis ini menyebutkan wa idza faragha min salatihi fasallama qala Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Jadi selepas solat pun ada bacaan lagi. Jadi ada bacaan juga lepas solat, lepas salam. Yaitu bacaan Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, menjadi dalil sunatnya kita berzikir selepas solat dengan macam-macam zikir. Apa saja dibenarkan, dan riwayat ini menyebutkan hanya satu saja, yaitu Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, dan dia bukan menunjukkan hanya ini saja. Ini hanya salah satu bacaan yang diriwayatkan Nabi baca, dan pelbagai riwayat yang lain menunjukkan Nabi membaca doa-doa yang lain. Okey, hadis yang kedua, hadatsana Muhammad ibn Yahya qala hadatsana Wahab bin Jarir qala hadatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Asim al-Anazi an Ibn Jubair ibn Mut'im an abihi. Hadis yang kedua ni masih juga berbincang kenaan dengan doa iftitah, tapi dalam bentuk yang berbeza. Doa yang dibawakan adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala as-salata qala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nabi baca 3 kali. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. Dan ini ada tambahan bahawa selepas doa iftitah ada juga ta'awuz, betul tak? Ya, ini juga menjadi seolah-olah pandangan Ibnu Jarud. Apa dia? Bahawa selepas baca iftitah kita baca ta'awuz. Baru kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum tu hadis berkenaan dengan hadis ni adalah hadis yang sekaligus menyebutkan doa iftitah dan ta'awuz dalam satu tempat. Betul tak? Ta'awuz kita dah bincangkan tadi bahawa doa ta'awuz ni sahih. Iftitah ni, doa iftitah tadi kita dah bincangkan, dia sahih daripada Nabi. Bahkan ada pelbagai hadis-hadis yang lain yang menyebutkan doa iftitah dalam versi yang lain. Ini salah satunya, yaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila adalah salah satu doa iftitah yang lain. Tapi doa ni
sanad hadis ni muttarib. Tadi kita, Ibnu Jarud sebutkan di akhir hadis. Nanti kita akan ulas sedikit. Saya nak tengok sedikit berkenaan dengan doa-doa iftitah yang juga diriwayatkan daripada Nabi adalah hadis riwayat Abu Hurairah daripada di dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim yang menyebutkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu pun doa iftitah sahih daripada Abu Hurairah. Dan kemudian ada lagi doa yang lain yang diriwayatkan secara mauquf dan munqati, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi secara mauquf dan munqati daripada Sayyidina Umar, yaitu subhanakallahumma wa bihamdik. Itu pun doa iftitah juga. Nah, lalu para ulama khilaf dalam memilih mana doa iftitah yang terbaik. Kalau Imam Asy-Syafi'i pilih doa iftitah yang tadi riwayat daripada Sayyidina Ali. Itu yang sebabnya dia letakkan dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Majmu', misalkan dalam kitab Muhazzab, letakkan doa iftitah yang versi Sayyidina Ali tadi. Wajjahtu wajhiya hingga akhir bacaan. Sedangkan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, mereka gunakan subhanakallahumma yang riwayat daripada Sayyidina Umar ni. Dan pandangan ni dikritik hebat tuan-tuan oleh Imam Ibn Khuzaimah dalam Sahih Ibn Khuzaimah. Dia mengatakan fa'amma ma yaftatihu bihil 'ammah salatahum bi Khurasan min qawlihim subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk fala na'lamu fi hadha khabaran sabitan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli al-ma'rifah bil hadis. Jadi beliau kritik pandangan atau praktik ahli Khurasan. Dia orang Khurasan, dia Nisabur kan. Dia tinggal di Nisabur dan dia tengok orang awam di Khurasan selalu doa iftitah dia baca subhanakallahumma wa bihamdik. Nah, ini menunjukkan bahawa ahli Khurasan tuan-tuan memang majoriti adalah ahli bermazhab Hanafi. Dan kalau tuan-tuan tengok kitab geografi yang ditulis oleh Al-Maqdisi, Al-Maqdisi hidup dalam abad ke-4 Hijrah, sangkatan dengan Imam Ibn Khuzaimah. Dia ada buku geografi yang bertajuk Ahsanut Taqasim. Ini buku favorite anda juga nih. Dia sebab dia berbincang berkenaan dengan negeri-negeri di seluruh negeri Islam pada abad itu, dan dia juga ulas berkenaan dengan demografi kawasan ni. Jadi beliau berbincang berkenaan dengan Khurasan, beliau berkata kebanyakan ahli Khurasan terbagi menjadi dua saja dalam mazhab dalam fiqh, iaitu mazhab Hanafi yang majoriti, kemudian Syafi'i yang second. Jadi Hanafi majoriti di Khurasan, termasuk di Nisabur. Nisabur adalah bagian daripada Khurasan ni. Dan itu sebabnya apabila Ibn Khuzaimah mengkritik ma yaftatihu bihil 'ammah salatahum bi Khurasan, kita dah agak bahawa yang beliau maksudkan adalah mazhab Hanafi yang ada di Khurasan. Ya tak? Dan kita boleh nampak juga memang bahawa mazhab Hanafi menggalakkan bacaan doa iftitah dengan subhanakallahumma wa bihamdik. Sedangkan kata Ibn Khuzaimah, hadis ni, bacaan ni tidak sahih, tidak sabit daripada Nabi SAW inda ahlil ma'rifah. Ada riwayat tersebut daripada Abu Sa'id Al-Khudri, kata Ibn Khuzaimah, akan tapi riwayat itu daif. Dan satu lagi, riwayat tersebut ada dalam Sahih Muslim, betul, tapi dia riwayat mauquf daripada Sayyidina Umar, daripada Abdah an Umar, dan itu berlaku inqita' di situ, terputus sanad dia di situ. Nah, walau bagaimanapun tuan-tuan, menurut para ulama bahawa doa iftitah ni wasi', maksudnya bebaslah sebenarnya kita nak baca apa kan. Nak baca riwayat Sayyidina Ali boleh, membaca riwayat daripada Abu Hurairah boleh yang mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dia sahih dalam Sahih Muslim. Kemudian juga boleh juga baca subhanakallahumma wa bihamdik, tak ada masalah. Kalau nak gabung pun boleh. Ini tak ada khilaf. Tapi kata Ibnul Munzir,
Ayyu dzalika qala ajza'ahu. Ibnu Munzir dalam Awsat dikatakan mana yang dia baca bolehlah. Boleh dia baca mana-mana doa iftitah. Wa ana ila hadisi wajjahtu wajhi amyal. Tapi saya, kata Ibnu Munzir, lebih cenderung kepada wajjahtu wajhiya, sebab riwayat daripada Sayyidina Ali dan kandungan dia juga. Dia adalah kandungan yang nampak macam lebih sesuai untuk pembukaan salat. Sebab dimulai dengan kalimat wajjahtu wajhi. Jadi diarahkan diri kita. Untuk makluman tuan-tuan, kalimat wajhi di sini bukan bermakna wajah, akan tapi bermakna zat. Betul tak? Wajjahtu wajhi bukan saya hadapkan wajah saya tapi saya hadapkan seluruh tubuh saya. Wajjahtu wajhi, wajah di sini bermakna zat. Dia bukan bermakna juzuk daripada zat. Itu kita bincang lain nanti dalam perbahasan tafsiran ayat-ayat sifat. Ramai para ulama mengatakan bahawa wajhullah bermakna zat Allah, bukan juzuk. Sebab itu juga yang digunakan dalam lughah dan juga digunakan dalam berbagai ayat yang lain. Okey tuan-tuan, tadi kita menyentuh berkenaan dengan doa ta'awuz, sebab disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Jubair, daripada riwayat Jubair ibn Mut'im, Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Hadis tentang ta'awuz dalam pembukaan salat sebenarnya tak ada yang sahih. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Hadis ni termasuk hadis yang lemah. Kenapa? Sebab berlaku ittirab. Tengok kata Imam, dan Imam Ibnu Jarud pun isyaratkan perkara tu. Beliau berkata apa? Wa qala Mis'ar an Amr ibn Murrah an rajul min Anazah. Maknanya ada khilaf berkenaan dengan seorang perawi bernama Asim al-Anazi ni. Jadi kalau kita baca sanad dia, hadatsana Muhammad bin Yahya, qala hadatsana Wahab ibn Jarir, qala hadatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Asim al-Anazi. Asim al-Anazi, dia seorang perawi yang tidak jelas siapa nama dia sebenarnya dan siapa identiti dia sebenarnya. Menurut Syu'bah, apabila dia meriwayatkan daripada Amr ibn Murrah bahawa nama dia Asim al-Anazi, dan menurut saya tuan-tuan kemungkinan besar ittirab daripada Amr ibn Murrah sebab khilaf berlaku di murid-murid dia. Amr ibn Murrah meriwayatkan kadang mengatakan Asim al-Anazi, tapi Mis'ar tadi mengatakan ni waqala Mis'ar an Amr ibn Murrah an rajul min Anazah. Jadi Mis'ar mengatakan bukan nama dia Asim, dia tak confirm lagi nama dia siapa. Dia hanya mengatakan rajul min Anazah. Dan Mis'ar ni tuan-tuan hafiz. Dia hafalan yang sangat kuat dan hafalan dia sering dikatakan sebagai mushaf. Istilah kita sekarang adalah recorder. Kalau dia dengar sesuatu, dia tak lupa lagi dah. Nah, dia mengatakan rajul min Anazah bukan kerana dia lupa, tapi dia tak pasti. Itu kerana mungkin ittirab daripada Amr bin Murrah, guru dia. Kalau Syu'bah dengar dia Asim al-Anazi, tapi kalau dia rajul min Anazah. Dan riwayat daripada Husain an Amr bin Murrah pun berlaku bentuk-bentuk yang lain. Jadi Husain juga mendengar daripada Amr bin Murrah. Tapi Husain kadang meriwayatkan dalam bentuk-bentuk yang berbeza apabila menyebutkan nama Asim al-Anazi atau rajul min Anazah ni. Faminhum man qal an Ammar bin Asim. Orang lain kata Asim al-Anazah, dia kata Ammar bin Asim. Wa minhum man qal Umarah. Ada lagi mengatakan Umarah nama dia. Wa qala Ibnu Idris an Husain an Amr an Abbad bin Asim. Tengok tuan-tuan, khilaf dalam nama dia, ittirab dalam menyebutkan nama Asim al-Anazi. Ada yang katakan Ammar bin Asim, ada yang kata Umarah, ada yang kata Abbad bin Asim. Mis'ar lebih umum, dia kata rajul bin Anazah sebab saya tak pasti nama dia ni. Ada yang kata Ammar, ada yang kata Abbad, ada yang kata Asim. Okey, saya sebut rajul bin Anazah. Maknanya ittirab dalam menyebutkan nama dia, dan kita sama-sama mengetahui bahawa hadis muttarib adalah bagian daripada hadis dhaif. Oleh sebab tu hadis ni termasuk hadis yang dhaif, dan secara umum kita boleh mengatakan bahawa
seluruh hadis yang berbincang berkenaan dengan ta'awuz dalam solat. Saya bincang ta'awuz dalam solat, bukan ta'awuz di luar solat. Ta'awuz di dalam solat, iaitu dibaca sebelum Al-Fatihah, adalah hadis-hadis yang lemah. Justru kita tak jumpai hadis yang kuat dalam perkara ini. Bagaimanapun kata Imam Nawawi dalam Majmu', dalil kita dalam perkara ini untuk mengatakan ta'awuz sunat adalah secara umum perintah Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Sebelum kita baca Al-Quran, baca ta'awuz. Dan sekarang kita nak baca Quran iaitu Al-Fatihah, justru kita disunatkan untuk baca ta'awuz terlebih dahulu. Dan ini adalah pandangan jumhur yang mengatakan bahawa sunat membaca ta'awuz sebelum Al-Fatihah dan selepas doa iftitah. Tentu saja khilafan li Malik kama sabaq. Beza dengan Imam Malik. Malik sekali lagi tak katakan ta'awuz. Dia terus takbir, baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang ada khilaf berkenaan dengan apa lafaz. Kalau ta'awuz adalah sunat, apa lafaz yang kita baca? Hadis ni mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Betul tak? Ini adalah doa, ini adalah lafaz ta'awuz yang disebutkan dalam hadis Jubair ibn Mut'im. Tapinya lemah. Itu sebabnya ulama khilaf sama ada menggunakan hadis ini atau tak. Menurut Imam Syafi'i, lafaz dia tak macam tu. Lafaz dia adalah a'udzubillah minasyaitonir rajim. Jadi baca iftitah, kemudian baca a'udzubillah minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah. Itulah menurut Imam Syafi'i. Dan As-Sawri dan Ashabur Ra'i berpandangan bahawa lafaz dia adalah a'udzubillah minasyaitonir rajim, innallaha huwas sami'ul alim. Itu lafaz As-Sawri, diambil daripada ayat Al-Quran. Diambil daripada lafaz Al-Quran. Dan itu khilaf, dan ada juga yang mungkin mengambil lafaz Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi, juga ada sebagian ulama yang ambil. Dan sekali lagi dia adalah khilaf yang wasi', boleh nak baca apa saja, yang penting ta'awuz. Fasta'iz billah adalah perintah untuk ta'awuz, tidak ditakyin apa lafaz yang mesti diguna. Nah, soalan yang berikutnya adalah, kalau kita baca ta'awuz baca secara jahar atau sir? Jahar atau sir? Menurut Hanafi dan Syafi'i, ta'awuz dibaca secara sir. Iya betul, tidak dibaca secara jahar, tapi dibaca secara sir, tidak kuat. Soalan berikutnya adalah, adakah ta'awuz ni kena dibaca oleh semua orang yang solat atau sesetengah orang saja? Maksudnya, adakah dibaca munfarid oleh orang yang solat sendiri, atau makmum, atau imam baca ta'awuz juga ke tak? Menurut mazhab Syafi'i, ya. Disunatkan membaca ta'awuz oleh semua orang yang solat. Sebab menurut Imam Syafi'i, semua orang yang solat wajib baca Al-Fatihah, sama ada dia munfarid, solat sendiri, ataupun imam, ataupun makmum. Semua wajib baca Fatihah kan? Justru wajib disunatkan baca ta'awuz bagi mereka. Akan tapi, menurut Ashabur Ra'i, yaitu Imam Abu Hanifah, As-Sawri dan lain-lain, mereka mengatakan ta'awuz hanya untuk munfarid dan imam saja. Makmum tak baca ta'awuz. Kenapa? Sebab menurut mazhab Hanafi, makmum tak baca apa-apa, dia dengar aja. Justru orang solat sendiri, dia wajib baca Fatihah. Imam wajib baca Fatihah. Tapi makmum tak wajib baca, dia bukan tak wajib lagi, tak boleh baca Al-Fatihah, dia wajib dengar. Justru makmum tak baca ta'awuz. Hanya orang yang nak baca Al-Fatihah saja. Soalan. Baca ta'awuz ni, dia dibaca di rakaat pertama saja atau di rakaat yang lain juga? Menurut mazhab Syafi'i, semua rakaat. Kenapa? Sebab semua rakaat kita baca Al-Fatihah. Dan sebelum baca Al-Fatihah, tetap juga disunatkan untuk baca ta'awuz, selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Kalau nak baca Quran, baca Al-Fatihah. Jadi setiap rakaat baca Al-Fatihah, maka setiap rakaat juga disunatkan untuk baca ta'awuz.
Sedangkan mazhab Hanafi, mereka mengatakan ta'awudz satu kali saja di awal. Jadi di awal rakaat pertama baca ta'awudz, yang berikutnya udah tak perlu baca ta'awudz. Sebab mungkin yang mereka fahami adalah perintah fasta'iz billah idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah, apabila nak baca Quran baca ta'awudz, maknanya untuk package, dia bukan untuk setiap bacaan. Tapi sekali dah selesai, untuk yang lain dah tak perlu ulang lagi. Ini pandangan mazhab Hanafi dan berkenaan dengan perkara ini. Oke, tuan-tuan, saya nak lanjut dengan gunakan masa sedikit lagi untuk baca beberapa hadis berikut, yaitu hadis berkenaan dengan bacaan bismillah. Sebab dah ta'awuz, alang-alang kita masuklah baca bismillah. Qala haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj, qala haddatsana Ibnu Idris wa Uqbah wa Abu Khalid an Ibnu Abi Arubah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum falam yajharu bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ibnu al-Muqri qala haddatsana Sufyan an Ayyub an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhum kanu yaftatihuna al-qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala haddatsana Ahmad ibn Yusuf qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu annahu qala sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma falam asma'hum yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Qala Syu'bah qultu li Qatadah anta sami'tahu qala na'am. Ini hadis, 3 hadis tentunya yang sebenarnya adalah satu hadis. 3 hadis tapi sebenarnya adalah satu hadis. Kenapa kita tahu bagaimana kita tahu bahwa hadis ini adalah satu hadis? Sebab semua kembali kepada Qatadah an Anas. Betul tak? Hadis yang pertama, Ibnu Abi Arubah an Qatadah an Anas. Hadis yang kedua, Ayyub an Qatadah an Anas. Hadis yang ketiga, Syu'bah an Qatadah an Anas. Jelas Ibnul Jarud nak tunjuk kepada kita bahwa hadis ini satu, akan tapi ada ikhtilaf dalam lafaz. Betul tak? Kalau ini adalah satu seni di dalam periwayatan hadis yang kita mesti tahu bahwa setiap hadis walaupun berbeza-beza, akan tapi apabila madar isnad dia sama, maka hadis tersebutlah hadis yang sama. Perbezaan lafaz menunjukkan ada ikhtilaf dalam periwayatan perawi dan kemungkinan besar periwayatan tersebut lahir daripada riwayat bil makna. Dan riwayat bil makna kita kena berhati-hati dalam mengurus perkara tersebut. Okey tuan-tuan, secara umum kita tengok apa yang sebenarnya yang disampaikan oleh Ibnul Jarud dalam hadis Anas ni. Hadis yang pertama mengatakan Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman falam yajharu bismillahirrahmanirrahim. Maknanya Sayyidina Anas mengatakan bahawa Nabi, Abu Bakar dan Umar dan Utsman mereka tidak menjahar bismillah. Tidak menjahar bismillah. Betul tak? Ini lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua daripada Anas, beliau mengatakan Nabi SAW, Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihunal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka memulakan bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya apa yang nak disampaikan Ibnu Jarud? Bahawa beliau seolah mengatakan bahawa lafaz yang sebenar hadis ni adalah mereka tidak menjahar. Lalu riwayat daripada Ayyub an Qatadah, mereka memulakan dengan alhamdulillah, tidak menafikan riwayat tu. Mereka memulakan qiraah dengan alhamdulillah bukan bermakna tak baca bismillah. Mereka baca bismillah tapi tidak menjaharkan. Yang kita dengar hanya alhamdulillah rabbil alamin sahaja. Betul tak? Dan perkara tersebut dan pemahaman ni disokong oleh riwayat yang ketiga daripada Syu'bah. Jadi riwayat Syu'bah menyokong pandangan riwayat siapa? Menyokong pandangan riwayat daripada Ibnu Abi Arubah. Yaitu Syu'bah mengatakan daripada Anas, Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar falam asma'hum yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Maknanya riwayat Syu'bah mutaba'ah untuk riwayat
daripada Ibnu Abi Arubah. Apalagi tuan-tuan kalau kita faham bahwa dalam tingkatan rijal, Ibnu Abi Arubah adalah awsaqun nas kalau riwayatkan daripada Qatadah. Kalau Qatadah, murid dia yang paling cemerlang, best student dia adalah Ibnu Abi Arubah. Ulama selalu tarjih dia kalau berlaku khilaf. Nah, sekarang kita nampak juga bahwa Ibnu Jarud buat macam tu. Beliau seolah-olah mengatakan apa nih? Riwayat yang paling kuat dari rijal yang paling siqah daripada Qatadah adalah lam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan riwayat Ayyub dia second grade, kelas number 2. Itu sebabnya riwayat dia tak boleh mengalahkan riwayat Ibnu Abi Arubah, apalagi riwayat Ibnu Abi Arubah disokong oleh Syu'bah. Juga antara orang yang paling kuat apabila meriwayatkan daripada Qatadah. Betul tak? Justru riwayat daripada Ayyub, an Qatadah, an Anas yang mengatakan bahwa Nabi, Abu Bakar dan Umar memulakan solat, memulakan bacaan dengan Alhamdulillah tidak boleh difahami sebagai bahwa mereka tak baca Bismillah. Tapi mereka baca Bismillah cuma tak jahar. Itulah tuan-tuan. Ini adalah pandangan Ibnu Jarud dan anda nampak ini juga pandangan Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah sebut dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, dia mengatakan perkara yang sama, bahwa hadis Anas tak boleh difahami sebagai Nabi tak boleh tak membaca Al-Fatihah, tak membaca Bismillah, tapi hanya setakat menunjukkan bahwa Alhamdulillah adalah perkara pertama yang didengar. Bermakna Bismillah hanya jahar sahaja. Dan dengan demikian, tadi Anda telah katakan bahwa hadis riwayat Anas ni ya adalah dalil Imam Malik untuk mengatakan tak ada bacaan kan selepas takbir. Tak ada bacaan selepas takbir, tak ada iftitah, tak ada ta'awuz, tak ada bismillah. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Inilah pandangan Imam Malik. Dan pandangan ini dirad oleh kebanyakan oleh ulama, jumhur ulama termasuk daripada kalangan muhaddisin. Dan ini adalah pandangan kalau yang kalau kita fahami perbuatan Imam Bukhari yang tadi Anda sebutkan, Imam Bukhari pun seolah-olah macam tu memandang riwayat Anas ni mujmal yang perlu ditafsirkan dengan hadis-hadis yang lain, dan Ibnu Jarud macam tu, dan Ibnu Khuzaimah pun macam tu, dan kebanyakan ulama macam tu, dan Syafi'i, Hanafi, Hanbali ambil perkara ni, iaitu bukan tak baca apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin bukan menjadi dalil bahawa kita tak baca apa-apa, tapi kita pernah baca juga doa-doa lain untuk himpun dengan hadis-hadis yang telah disebutkan. Nah, hadis ini juga membawa kita kepada satu khilaf panjang tuan-tuan berkenaan dengan bismillah ni. Yang pertama, baca bismillah ke tak? Jumhur mazhab Syafi'i mengatakan, Syafi'i, Ahmad mengatakan fardu. Baca bismillah adalah fardu dan tak sah bacaan Fatihah melainkan dengan bismillah. Kemudian mazhab Hanafi mengatakan sunat baca bismillah. Mazhab Malik saja yang katakan tak baca bismillah. Betul tak? Dan khilaf ni berkaitan juga dengan adakah bismillah bagian daripada Al-Fatihah atau tak. Panjang sangat tuan-tuan. Kalau baca majmu' pun pening kepala. Anda baca semalam, baca majmu' berapa muka surat. Macam dah mengantuk dah. Panjang sangat perbincangan tentang perkara ni. Tapi ringkasnya macam tu. Dan kemudian khilaf yang kedua adalah baca bismillah ni kena dijahar. Kalau kita mengatakan bahawa bismillah ni sunat dibaca, perlu dibaca secara jahar atau perlu dibaca secara sir. Betul tak? Dan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, bismillah dibaca secara sir. Dalilnya adalah hadis-hadis ni. Baca bismillah adalah dibaca secara sir. Nah, kalau anda nampak dalam Sahih Muslim pun nampak macam Imam Muslim berpandangan macam tu juga. Iaitu bismillah dibaca secara sir, tidak baca secara jahar. Nah, soalan kita adalah Ibnul Jarud berpandangan macam mana? Ibnul Jarud berpandangan macam mana? Adakah bismillah dibaca secara sir atau baca secara jahar? Hadis yang tadi kita baca menunjukkan bahawa bismillah dibaca secara sir. Betul tak? Hadis Anas, ringkasannya adalah menurut Ibnul Jarud,
dia mesti dibaca bismillah dibaca secara sir. Akan tapi jangan rumuskan dulu pandangan tersebut sebelum baca hadis yang berikutnya. Ibnu Jarud menyebutkan hadis yang berikutnya, hadatsana Muhammad ibnu Yahya qala hadatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Laits qala hadatsani Khalid ibnu Yazid an Ibnu Abi Hilal an Nuaim ibnu Mujmir an Nuaim al-Mujmir qala sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a Bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi ummil Qur'an hatta balagha waladdallin faqala amin wa qala an-nasu amin wa yaqulu kullama sajada Allahu akbar fa idza qama minal julus qala Allahu akbar wa yaqulu idza sallama walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan apa, teman-teman? Hadis daripada Abu Hurairah sahih yang menunjukkan bahwa beliau baca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar. Sebab beliau didengar, ya kan? Nuaim al-Mujmir dengar bacaan Bismillah itu. Qal sallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim jahar dibaca oleh Abu Hurairah. So apa maksud Ibnu Jarud bawakan hadis ini? Tadi dia kata sir, betul tak? Hadis Anas menurut dia adalah sir, hadis Abu Hurairah jahar. Bagi ana adalah Ibnu Jarud nak isyaratkan bahwa bacaan bismillah boleh dibaca secara sir, boleh dibaca secara jahar. Boleh secara sir, jahar, dan ini adalah pandangan Ibnu Khuzaimah. Beliau menyebutkan dalam kitab sahih bahwa innal jahra was sir biha jaiz. Boleh baca sir dan boleh dibaca jahar. Dan ini pandangan Imam Ibnu Khuzaimah dan juga pandangan Ibnu Jarud. Sedangkan mazhab Syafi'i mereka mentarjih pandangan riwayat Abu Hurairah jadi dibaca secara jahar. Kenapa? Sebab Abu Hurairah baca ni di hadapan orang lain. Ramai orang lain dengar. Belum lagi hadis nanti daripada Muawiyah, dia datang ke Madinah jadi imam di kala ramai para sahabat masih hidup, ulama besar tabi'in masih hidup, lalu dia baca Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diikrar, maksudnya tidak diingkari oleh mereka semua. Seolah-olah ini menjadi pegangan dalil kuat bahwa bacaan Bismillah mesti jahar. Nah, anyway, pencerahan tentang perkara ini cukup panjang. Para ulama sejak dulu menulis banyak buku, teman-teman ya, untuk membincangkan sama ada bismillah ini jahar ataupun sir. Antara yang buat perkara ini adalah Imam Daruqutni, ada kitab dia Kitabul Jahar, kitab yang khas menghimpun hadis-hadis yang menurut beliau lebih kuat adalah jahar. Kemudian Imam Ibn Abdul Bar juga ada buku khas, Imam Khatib Baghdadi pun ada buku khas, dan juga Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi ada buku khas. Dan buku Al-Maqdisi dinukil oleh Imam Nawawi banyak dalam kitab Majmu' dengan sangat panjang untuk mentarjih pandangan bahwa bacaan bismillah adalah jahar, dibaca secara jahar. Oke tuan-tuan, masa kita dah habis. Kita cukupkan hanya di sini, dan bagi peluang bagi rakan-rakan yang lain nak sampaikan pandangan dan sebagainya. Silakan. Ada apa-apa? Waalaikumsalam. Ya, salam.